bila saya baca artikel ni kan, saya pun jadi pening tengok. Menteri kata, Deputy Prime Minister Fadilah Yusof kata kerajaan bercadang ataupun menyasarkan akan ada 4,000 charging bay untuk EV di Malaysia ni menjelang 2025. Dia kata target untuk 10,000 tu tolak lebih ke 2030. Saya bila baca ni saya kata ini tarikh bila, berapa hari bulan? 30 Oktober. Oh, hari ni punya cerita. Tapi kenapa menteri bercakap macam ini adalah tahun lepas? Sebab sekarang ni dah ada pun 4,000 charging bay sebenarnya dekat Malaysia ni. Dan dalam 4,000 tu 600 lebih ialah DC punya charging bay, yang selebihnya AC. Jadi apa yang menteri ni cakapkan 10,000 sasaran untuk 2025 tu sebenarnya masih boleh diusahakan. Sebab kalau kita tanya sembang dengan charge point operator, semua pun masih kata bahawa boleh sampai sasaran 1,000 DC fast charger tu menjelang 2025. Yang AC tu pun saya rasa taklah begitu impossible kalau semua orang pull up their feet and make sure dipermudahkan usaha memasang charger AC di destination. Maksudnya di hotel, di pejabat kerajaan, di surau, di masjid, di tokong, di gereja, di kondo, di apartmen, di shopping center dan juga di tempat-tempat lawatan awam yang famous, yang popular. Jadi, adakah menteri ini keliru dengan sasaran? Ataukah menteri ini tak faham apa yang dia baca, speech dia tak jelas, ataupun penulis speech menteri ini membuat satu kesilapan dan menteri ini baca tanpa tahu apa yang dia buat. Yang sedihnya dia ni bukan saja Timbalan Perdana Menteri, juga Menteri Anjakan Tenaga, Minister of Energy Transition and Water Transformation. Jadi dia juga adalah pengerusi National EV Steering Committee. So sepatutnya dialah antara orang yang paling tahu tentang isu ni di dalam Malaysia. Tapi statement ni agak mengelirukan. Dia macam artikel dia kata, dia tersilap cakap ke? As far as we know, the government target of having 10,000 EV charger masih lagi kekal. Jadi kalau kita tengok ini ialah dia punya kategori ataupun statistik yang kita nampak, sebenarnya dah ada DC charger dah 800 lebih dah, AC 2,300, total jadi 3,171 charging bay, 4155 charging location. Furthermore, the 2025 target is still being displayed on the Malaysian EV charging network. Currently there are 3,171 EV charging bay, 1,056 EV charging location throughout Malaysia. Betul lah. Ini nampak betul lah. 65 days between 1st October and 31st December, 15 charges a day to hit the 10,000 charger target. Tak impossible sebenarnya, tak impossible. Dia memang challenging, tapi untuk DC agak lebih nampak dah lebih dekat lah dengan sasaran dia. Untuk AC ni dia tak begitu memakan banyak masa dan begitu susah sangat sebab tak memerlukan a lot of power. So this is why kita rasa this is agak mengelirukan apa yang sedang dicakapkan oleh Pak Menteri, dan especially merisaukan apabila kita dah sampai masa untuk emas 7 ni dilahirkan. Jadi emas 7 ni adalah jenama Proton EV pertama. Jadi dengan minat yang ditunjukkan terhadap produk ni, kita rasa mungkin jualan EV akan berganda tahun depan. Bukanlah berganda maksudnya terus mendominasi pasaran, tidak. Mungkin setakat daripada sekarang ni 2,000 sebulan, mungkin akan jadi 4,000 sebulan, disebabkan banyak juga model baru yang akan masuk pada harga yang menarik. Jadi ini akan membawa kita ke tahap yang lebih dekat dengan titik lonjakan ataupun inflection point sekitar 15% dalam tahun mungkin 2027 macam itu. Saya nampak benda ni agak penting yang menteri-menteri sekarang ni lebih jelas apa yang dia cakap, charging bay ke, charging station ke, sebab untuk statistik yang selalu kita nampak, semua orang bercerita tentang charging point, actual gun tu, berapa gun yang ada, berapa nozzle yang ada, berapa soket yang ada untuk kita charge. So kalau kita tengok semua statistik yang ditunjuk adalah kirakan soket tu ataupun gun tu sendiri, dia tak kira charging station. So this is why I think although nampak macam simple error, simple mistake, tapi it's a fundamental error and fundamental mistake dalam dia punya speech tadi tu. So this is important kerana kalau menteri dan juga pengerusi National EV Steering Committee pun cakap keliru, jadi semua orang lain akan jadi keliru. So this is something yang saya rasa perlu diperbetulkan
dalam masa terdekat ni. Okey, sampai situ video kita kali ini. Tolong tekan butang like, kongsi dan kawan-kawan, dan macam biasa tekan butang subscribe dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia pun yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.